Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Cik Kalsum dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan kerja kursus tugasan 3 NPDL, GBM, GWP dan GSA. Sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan. Yang pertama, saya sendiri Nurul Arbiatul Syafiqah, Afiq Najwan, Hezral Noel dan Christabel Annabella. Melalui tugasan ini, para pelajar diminta untuk membuat satu kajian berkaitan maklumat sama ada dalam bidang pendidikan, pengangkutan, kesihatan ataupun kemudahan awam. Oleh itu, kumpulan kami telah memilih bidang pendidikan sebagai tema utama kajian. Bagi mengkaji bidang pendidikan ini, kami telah memilih tajuk Pemansuhan Amalan Sistem Peperiksaan Murid Tahap 1 di Sekolah Rendah, iaitu murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Kami juga mengkaji apakah kesan yang dihadapi oleh murid, ibu bapa dan juga guru-guru akibat daripada pemansuhan sistem peperiksaan ini. Sebelum melihat hasil dapatan kami dalam kajian ini, saya ingin menerangkan serba sedikit tentang isu yang kami pilih, iaitu pemansuhan sistem peperiksaan. Sistem peperiksaan sekolah rendah bagi murid tahap 1 telah dimansuhkan bermula pada tahun 2019. Pemansuhan ini membolehkan sistem pentaksiran yang lebih berobjektif dijalankan. Sistem pentaksiran yang lebih berobjektif bermaksud pentaksiran secara berterusan dalam bilik darjah. Dengan cara ini, murid-murid dapat memperkukuhkan kemahiran mereka dalam 4M, iaitu membaca, menulis, mengira dan juga menaakul. Melalui pemansuhan sistem peperiksaan ini juga, guru-guru dapat memberikan tumpuan untuk mendidik murid-murid dalam semua aspek. Ini bermaksud murid-murid mendapatkan pengetahuan dalam bidang akademik dan murid-murid juga dapat disemai dengan nilai-nilai murni. Melalui kajian yang dijalankan, kami dapat mengetahui sokongan majoriti terhadap isu ini. Dalam pembentangan ini, kami juga ada menyelipkan surat berkeliling sebagai bukti untuk mengukuhkan lagi kajian yang telah kami laksanakan. Di dalam surat ini ada menyatakan bahawa selepas pemansuhan ini dilaksanakan, sistem pembelajaran akan lebih berkonsepkan dan berorientasikan perkembangan murid. Ini membolehkan guru-guru dan ibu bapa melihat serta mengetahui perkembangan murid secara lebih menyeluruh. Secara tidak langsung, ibu bapa terlibat sama dalam pembelajaran anak mereka di sekolah. Seterusnya, kita akan lihat pernyataan masalah yang timbul daripada isu ini. Melalui perbincangan sesama ahli kumpulan, kami mendapati bahawa isu pemansuhan sistem peperiksaan menimbulkan beberapa persoalan. Justeru, kajian yang kami laksanakan adalah untuk mengetahui sama ada wajar atau tidak pemansuhan sistem peperiksaan tahap 1 ini dilaksanakan. Yang kedua, sejauh manakah persetujuan pihak guru dan ibu bapa terhadap pemansuhan sistem peperiksaan ini? Pernyataan masalah yang ketiga, apakah kesan yang dihadapi oleh pihak guru, ibu bapa dan juga murid apabila sistem peperiksaan ini dimansuhkan secara serta-merta? Sekarang kita akan beralih kepada objektif kajian. Setiap kajian yang dijalankan sudah pasti mempunyai objektif yang jelas. Begitu juga dengan kajian yang telah kumpulan kami jalankan. Objektif utama kami terbahagi kepada dua, iaitu untuk mengetahui persetujuan responden dan kesan pemansuhan sistem peperiksaan. Oleh itu, bagi mencapai objektif yang pertama, kami telah membuat kajian untuk mendapatkan sokongan majoriti pihak guru dan ibu bapa tentang isu pemansuhan ini. Objektif yang kedua pula, pemansuhan sistem peperiksaan ini bukan sahaja memberi impak kepada murid, tetapi juga memberi kesan sampingan kepada ibu bapa dan guru-guru. Oleh itu, bagi mencapai objektif yang kedua, kami telah mengkaji apakah kesan-kesan yang mungkin dihadapi oleh murid, ibu bapa dan juga guru-guru. Itu sahaja dari saya. Seterusnya, saya serahkan pembentangan kepada rakan saya, Saudara Afiq Najwan.
Baiklah, seterusnya kita masuk kepada sorotan literatur. Apa itu sorotan literatur? Sorotan literatur merupakan segala bahan bertulis yang berbentuk ilmiah, sama ada bersifat teoretikal ataupun empiritikal. Sorotan literatur merupakan sorotan ke atas bahan bacaan yang telah dibaca seperti jurnal, artikel, kertas seminar dan sebagainya. Segala bahan-bahan bertulis yang mengandungi hasil penyelidikan terdahulu tentang apa yang hendak dikaji boleh dikatakan sebagai sorotan kajian ataupun sorotan literatur. Sorotan literatur juga adalah berdasarkan kepada andaian daripada pengetahuan yang terkumpul oleh pengkaji terdahulu terhadap kajian yang dijalankan, dan daripada pengetahuan itulah manusia belajar dan membina sesuatu yang dikutip daripada orang lain. Oleh itu, sorotan literatur ini amat penting kerana kajian literatur yang dijalankan dapat membolehkan kita mengenal pasti kajian terdahulu adalah lebih kurang sama dengan kajian yang kita jalankan. Jadi, sorotan kajian yang kami pilih ialah daripada artikel Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan edisi Januari hingga Februari 2019. Dalam kajian tersebut telah diterangkan bahawa Kementerian Pendidikan telah menggariskan 9 intervensi bagi mengurangkan bebanan tugas guru. Selain itu, menyatakan sebab peperiksaan tahap 1 itu dimansuhkan dan pengumuman yang dibuat iaitu peperiksaan bagi murid tahap 1 telah dimansuhkan. Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada metodologi kajian. Metodologi kajian menurut Rohana Yusuf ialah teknik-teknik yang mengkaji secara teratur dan teliti mengenai semua aspek sesuatu masalah itu. Metodologi seharusnya selaras dengan matlamat dan tujuan kajian yang kita jalankan. Metodologi juga menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu teknik itu digunakan. Maksudnya di sini, metodologi ialah segala teknik yang digunakan oleh pengkaji bagi memastikan segala permasalahan yang dikaji dapat mencapai matlamat tertentu. Sebagai contoh, metodologi yang digunakan bertujuan untuk mereka bentuk, mengumpul maklumat dan menganalisis data secara tepat dan jelas bagi menyokong sesuatu kajian itu. Seterusnya, cara mendapatkan responden. Kaedah ataupun teknik yang kami gunakan untuk mendapatkan responden adalah kaedah soal selidik yang terbahagi kepada dua, iaitu kaedah Google Form dan juga kaedah borang soal selidik. Kami menjalankan kajian ini ke atas 50 orang responden yang terdiri daripada ibu bapa dan juga guru. Kami menggunakan Google Form untuk mendapatkan maklumat daripada guru-guru Sekolah Kebangsaan Pu'un Tunoh Penampang, manakala kami menggunakan borang soal selidik untuk mendapatkan maklumat daripada ibu bapa ataupun penduduk kampung Sun Suron Tambunan. Soal selidik ini mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A merangkumi demografi responden seperti jantina, umur dan juga kategori, manakala bahagian B pula merangkumi kesan-kesan pemansuhan amalan sistem peperiksaan murid tahap 1 terhadap guru, ibu bapa dan juga murid. Dalam kajian ini, kami menggunakan skala pemarkahan Likert 5 mata yang mengandungi 5 aras, iaitu aras pertama mewakili sangat tidak setuju, aras kedua tidak setuju, aras ketiga tidak pasti, aras keempat setuju, manakala aras yang kelima ialah sangat setuju. Kami menggunakan skala pemarkahan Likert 5 mata pada bahagian B untuk mengetahui pendapat responden tentang kesan-kesan pemansuhan amalan sistem peperiksaan murid tahap 1. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Hazrat. Baiklah, sekarang kita teruskan pula dengan cara memproses dan mempersembahkan data. Kaedah statistik deskriptif
digunakan dalam penganalisan data yang berbentuk skala Likert. Untuk memudahkan penganalisan data, skala Likert 5 mata akan dikategorikan seperti yang ditunjukkan dalam jadwal di bawah, yaitu 1 dan 2 mata dikategorikan sebagai tidak setuju, 3, 4, dan 5 mata dikategorikan sebagai setuju. Selain itu, dalam aspek penganalisan data, pengiraan manual akan dipakai. Oleh itu, kekerapan, ratus, dan min akan digunakan untuk menganalisis data. Seterusnya, berikut merupakan formula untuk mencari min, yaitu jumlah skor keseluruhan dibahagikan dengan jumlah responden. Yang kedua pula merupakan jadwal tafsiran nilai min. Bagi nilai min 1,0 hingga 1,8, tafsiran adalah sangat tidak setuju. Bagi nilai min 1,9 hingga 2,6, tafsiran pula tidak setuju. Bagi nilai min 2,7 hingga 3,4, tafsiran adalah tidak pasti. Bagi nilai min 3,5 hingga 4,2, tafsiran pula setuju. Dan akhir sekali, nilai min 4,3 hingga 5,0 adalah sangat setuju. Yang ketiga pula merupakan cara menentukan selang tafsiran min, yaitu dengan formula nilai tinggi tolak nilai rendah dan dibahagikan dengan nilai bilangan selang, yaitu nilai tinggi 5 tolak nilai rendah 1 dan dibagikan dengan bilangan selang sebanyak 4 sama dengan 0,8. Baiklah, sekarang kita akan beralih pula kepada dapatan kajian dan perbincangan. Bagian ini akan menerangkan tentang analisis data, hasil daripada kajian, dan maklum malas yang diberikan oleh responden. Baiklah, dapatan 1, yaitu demografi responden. Demografi responden mengikut jantina dapat dilihat dalam jadwal tersebut. Bagi lelaki dengan kekerapan seramai 21 orang mewakili sebanyak 42% daripada jumlah keseluruhan responden. Dan bagi perempuan pula dengan kekerapan sebanyak 29 orang mewakili sebanyak 58% daripada jumlah keseluruhan responden. Selain itu, demografi responden mengikut jantina juga dapat diwakili secara visual dalam bentuk carta pie. Berdasarkan carta pie, kita dapat melihat bahwa majoriti responden terdiri daripada perempuan, yaitu sebanyak 58%, manakala lelaki pula hanya mewakili sebanyak 42%. Seterusnya, demografi responden mengikut peringkat umur. Demografi responden mengikut peringkat umur dapat dilihat dalam jadwal tersebut. Bagi umur 25 tahun hingga 34 tahun, kekerapan adalah sebanyak 14 orang dan mewakili sebanyak 28% daripada jumlah keseluruhan responden. Bagi umur 35 tahun hingga 44 tahun, kekerapan adalah seramai 9 orang dan mewakili sebanyak 18%. Bagi umur 45 tahun hingga 54 tahun pula, kekerapan adalah seramai 22 orang dan mewakili sebanyak 44%. Dan akhir sekali, 55 tahun ke atas dengan kekerapan seramai 5 orang mewakili sebanyak 10%. Data demografi responden mengikut peringkat umur juga dapat diwakili secara visual dalam bentuk carta pie. Berdasarkan carta pie, kita dapat melihat bahwa majoriti responden adalah dalam sekitar 45 hingga 54 tahun, yaitu sebanyak 44%. Diikuti dengan 25 hingga 34 tahun, yaitu sebanyak 28%. Seterusnya, 35 hingga 44 tahun, sebanyak 18%. Dan jumlah yang paling sedikit pula ialah 55 tahun ke atas, yaitu hanya sebanyak 10%. Baiklah, kita teruskan pula dengan dapatan kajian yang kedua, yaitu kesan-kesan pemalsuan amalan sistem peperiksaan murid sekolah rendah tahap 1 terhadap guru-guru, ibu bapa, dan murid-murid.
Dalam soal selidik kajian ini juga, kami telah mengutarakan soalan berkaitan sama ada pemalsuan amalan sistem peperiksaan ini wajar dilakukan atau tidak. Hasil kajian menunjukkan bahwa majoriti responden mengatakan bahwa pemalsuan amalan sistem peperiksaan ini tidak wajar dilakukan, yaitu seramai 34 orang. Manakala 16 orang yang selebihnya mengatakan bahwa pemalsuan amalan sistem peperiksaan ini adalah wajar dilakukan. Seiring dengan wajaran pemalsuan amalan sistem peperiksaan murid sekolah rendah tahap 1, banyak kesan yang dapat dilihat hasil daripada pemalsuan tersebut. Oleh itu, dalam borang soal selidik dan borang Google yang telah kami edarkan kepada ibu bapa dan guru-guru, kami telah mengutarakan 10 pernyataan mengenai kesan-kesan pemalsuan amalan sistem peperiksaan tersebut. Jadwal di bawah pula menunjukkan jumlah kekerapan, peratusan, dan jumlah skor bagi setiap pernyataan kesan-kesan pemalsuan amalan sistem peperiksaan murid tahap 1. Kita juga dapat melihat bilangan responden bagi setiap skala yang dipaparkan pada jadwal tersebut. Baiklah, jadwal di bawah menunjukkan 10 pernyataan tentang kesan-kesan pemalsuan amalan sistem peperiksaan murid tahap 1, jumlah peratus, serta min bagi setiap kesan tersebut. Berdasarkan dapatan kajian, kami mendapati bahwa pemalsuan amalan sistem peperiksaan murid tahap 1 memberi impak yang tinggi terhadap murid, yaitu murid akan cenderung untuk menjadi malas. Hal ini dikatakan demikian karena murid-murid menganggap bahwa mereka tidak perlu fokus kepada sesi pembelajaran yang diadakan di sekolah memandangkan tiada peperiksaan yang bakal diadakan. Daripada hasil kajian, seramai 21 orang responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Bilangan responden bagi setiap skala ditunjukkan dalam jadwal yang dipaparkan di bawah. Seterusnya, melalui dapatan kajian, kami mendapati bahwa min keseluruhan kesan-kesan pemalsuan amalan sistem peperiksaan berada dalam lingkungan min tidak pasti dan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa ibu bapa dan guru-guru juga kurang pasti dengan keberkesanan pemalsuan amalan sistem peperiksaan tersebut dalam kalangan ibu bapa, guru, dan murid itu sendiri. Seterusnya, bagi min tidak pasti pula, ibu bapa dan guru-guru berpendapat bahwa mereka tidak pasti sama ada pemalsuan amalan sistem peperiksaan murid sekolah rendah tahap 1 ini menyebabkan beban dalam kalangan guru berkurang, murid dapat bersaing dengan lebih sihat di sekolah, murid dapat belajar dengan lebih seronok tanpa rasa tertekan, murid juga diberi penekanan kepada aspek pembangunan rohani dan sosial, serta lebih aktif dalam bidang co-kurikuler. Melalui data yang dianalisis, kami mendapati bahwa rata-rata ibu bapa dan guru-guru bersetuju dengan pernyataan bahwa pemalsuan amalan sistem peperiksaan tahap 1 menyebabkan murid kurang berusaha untuk belajar, ibu bapa tidak dapat mengetahui tahap perkembangan pembelajaran anak-anak di sekolah, murid cenderung menjadi malas, dan tidak mendapat pendedahan awal tentang sistem peperiksaan yang bakal diduduki apabila naik ke tahap 2 nanti, serta mereka tidak dapat melatih diri mereka untuk menetapkan matlamat diri. Kesimpulannya, penggunaan statistik dalam mana-mana institusi pendidikan pada masa kini adalah amat penting. Hal ini dikatakan demikian karena masalah-masalah yang timbul dapat dipindahkan ke dalam bentuk statistik bagi mengkaji sejauh mana tahap permasalahan yang dihadapi. Oleh itu, dengan menggunakan statistik, proses untuk mencari data-data yang dikehendaki adalah lebih mudah. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami berkaitan pemalsuan amalan sistem peperiksaan murid sekolah rendah tahap 1. Sekian, terima kasih.